Lepas kahwin tak boleh macam ni tahu, berdosa. Saya tak pernah setuju pun nak cepatkan majlis. Semua dah ready dah, tapi tak boleh balik. Tapi awak tak bincang pun dengan saya kan? Macam mana nak bincang kalau time bincang awak pun tak ada? Salah saya ke? Okey dah macam ni. Saya tu terlambat, nanti kita jumpa waktu nikah. Awak, saya tak nak kahwin dengan awak lah. Oh, boleh? Jumpa kat mahkamah. Macam mana awak nak kahwin dengan saya? Awak tak pernah pun bercinta dengan saya. Nanti awak ajarlah saya bercinta lepas kahwin. Jodoh. Setiap orang pasti mempunyai jalan cerita yang tersendiri dalam soal pencarian pasangan hidup. Bak kata pepatah, ikan di laut, asam di darat, dalam kuali bertemu juga. Ada pasangan yang menjalin hubungan cinta bertahun lamanya namun tidak ditakdirkan bersama. Ada juga pasangan yang hanya berkenalan dalam tempoh yang singkat tetapi akhirnya sampai ke jenjang pelamin. Persoalan jodoh sememangnya rahsia ilahi. Segalanya terpulang kepada individu itu sendiri. Sebelum ini pernah tular di media sosial tentang kisah perkenalan singkat seorang gadis bernama Alia Nabila dengan suaminya yang dikenalinya hanya dalam masa seminggu sebelum mereka melangsungkan perkahwinan. Dan kisah ini telah mendapat perhatian ramai dan rata-rata telah mendoakan kebahagiaan mereka. Benarlah kata orang, kalau jodoh tidak ke mana. Singkat ataupun lama, usia perkenalan dalam setiap perhubungan itu tidak akan menentukan kebahagiaan seseorang. Namun, adakah melangkah ke alam perkahwinan ini satu perjudian nasib atau berserah sepenuhnya kepada Yang Maha Esa? Wow, saya kira ramai juga dalam kalangan penonton yang sedang menonton di kaca TV dan juga secara langsung di Facebook lah. Kamu hari ini yang mungkin di perutnya ada juga butterfly, ada rasa suka teruja dan ada yang mungkin dalam proses perkenalan, percintaan sekarang ini ataupun baru nak membuka hati untuk menerima sesiapa dalam kehidupan anda. InsyaAllah ada jodoh yang menanti. Fatin nak kena jawab soalan saya yang saya kongsikan tadi. Tetapi kan kalau anda dah saksikan laporan yang telah pun disediakan oleh Wan Nur Ain itu tadi tentang kisah dua individu ini, pasangan yang mana tular baru-baru ini. Kalau anda pernah baca kisahnya tentang Abang Askar suruh mak ayah merisik selepas 3 hari kenal gadis di TikTok. Pertama kali jumpa terus dokong selepas majlis pernikahan mereka dan ini yang tular di media sosial dan ini juga yang membuatkan kita terpanggil untuk bersama dengan tetamu-tetamu kita dalam talian ketika ini. Fatil nak perkenalkan tetamu-tetamu kita? Saya teruja nak memperkenalkan tetamu kita hari ini yang mana hari ini kita bersama dengan Cik Muhammad Nur Saimah selaku Kaunselor Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Apa khabar Cik Nur? Alhamdulillah, okey, ceria. Alhamdulillah. Cik Nur, Cop nak tanya. Cik Nur dulu kahwin dengan isteri berapa lama bercinta? 3 hari ke 3 bulan ke 3 tahun? 1 minggu. 1 minggu. Wow. Ini pun sama. Kebetulan. Okey. Kebetulan. Aha. Okey, sekejap lagi kita nak korek juga dekat Cik Nur kan. Macam mana seminggu tu boleh jadi orang kata teman sehidup semati. Kita juga bersama dengan ni pengantin baru ni Fiza. Yang mana isterinya Wan Suria Najiha Wan Rukiman atau lebih mesra kita panggil Su dan suaminya Muhammad Faiz Fitri Faizi. Apa khabar kedua-duanya? Baik. Kami Oh, sama-sama. Okey, sebelum kita nak bersama dengan Cik Nur, kita nak tanya dululah kepada Suria dan juga Faiz sendiri. Tempoh 3 hari berkenal dan berjumpa di TikTok, itu bukan satu tempoh yang panjang atau lama. Hanya sempat tanya minum air apa, suka warna apa, duduk kat mana je mungkin kan. Tapi apa yang membuatkan anda berdua, kalau boleh dikongsikan kepada kami penonton, yang yakin bahawa Suria adalah jodoh Faiz dan Faiz adalah jodoh Suria dalam tempoh 3 hari itu? Kalau boleh dikongsikan. Kami lebih kurang macam ni lah. Kami kenal sebab macam apa ni nak cakap, sama-sama broken time tu. Sama-sama broken. Oh, baru Sama-sama putus cinta. Putus cinta lah. Oh, okey. Okey. Sampai satu masa ni Pak Is terfikir nak download TikTok dekat TikTok ni. Lepas tu Pak Is ada pun lah pasal jiwan-jiwan dekat TikTok apa semua ni. Lepas tu ada satu masa ni dia ada komen pasal dia cakap sabar mungkin apa mungkin ujian apa semua. Tiba-tiba Pak Ai tergerak hati nak cek dekat dia, personal dekat chat dia. Pak Ai balas hai tak silap. Pak Ai balas hai.
Lepas tu Su pun balak. Dia kata, hai, boleh kenal. 3 hari. 2-3 hari kami kenal. Lepas tu Pak A apa ni? Kalau betul-betul nak kenal dia kata dia ajak kahwin. Dia cabar Pak A, dia ajak kahwin. Kenal. Dia ajak kahwin. Lepas tu Pak A terfikir nak cakap macam mana? Terfikir dekat bagi tahu dekat family Pak A. Dia cakap dia cabar support family dia, keluarga dia. Okey, itu family dia. itu daripada Faiz. Fatin nak tanya apa-apa Fatin? Lepas tu nak tanya dekat Faiz, tapi 3 hari tu Faiz kan, kalau kita nak mengenali seseorang tu kita kena buat kajian sikit. Dah tahu ke macam siapa latar belakang Suria dan sebagainya? Time tu Pak A tak fikir apa-apa. Time tu azam baru, time tu masuk tahun baru. Kami kena bulan 1. Pak A dah azam baru Pak A nak kahwin tahun ni. Dah azam Pak A dah. Okey. Tak kira siapa dia yang akan datang Pak A terima dia siapa-siapa. Siapa satu masa Pak A suka family Pak A cari. Pak A dah ni dah Semua family dah lulus. semua family carilah lah. Ni terfikir nak download ni TikTok main TikTok. Rupa-rupanya jodoh di TikTok ya? Jodoh kami memang dekat TikTok. Kenal pun dekat TikTok. Okey. Kami kenal dekat TikTok. Alright, itu kita dah dengarkan daripada Faiz, tapi kita nak dengarkan juga daripada Suria. Suria, kadang-kadang lelaki dengan perempuan mungkin ada pendapat dan juga cara pemikiran yang berbeza. Kadang-kadang kita perempuan ni sebab maklumlah kita perempuan, kita kalau kita sentiasa berharap agar kita mendapat suami untuk kita sama-sama boleh hidup semati sampai ke hujung nyawa, tempat bergantung dan sebagainya. Tapi dalam tempoh perkenalan yang singkat itu dan juga pernah melalui fasa orang kata heartbroken, kekecewaan dan sebagainya, tidakkah Suria takut dengan membuat keputusan sebegitu? Apa-apa yang bakal terjadi pada kehidupan berumah tangga selepas tu? Apa yang membuatkan Suria berani untuk ambil keputusan itu? Suria yakin dia Silakan. Suria yakin yang dia boleh buat Su bahagia. Okey. Yang tu kita orang tak fikir apa lah. Ini Semua sama-sama broken. okey, ini mesti sebab Faiz ni romantik ke Suria? Tak tahu tanya tu apa. Okey, kejap lagi kita tanya dekat Suria lagi sekali kan Fiza. Kita tanya kepada Cik Mak Noh. Encik Noh kan, kalau kita dengar apa yang dikongsikan Suria dan juga Faiz kan, banyak sebenarnya sebab yang mana boleh gerakkan hati untuk kita memilih ataupun menerima pasangan walaupun kita berjumpa dalam waktu yang singkat. Dalam pengalaman Cik Noh sendiri dan juga mungkin dalam kalangan masyarakat, apa sebenarnya disebabkan orang ataupun mereka boleh menerima seseorang itu tanpa lama kenalan dia? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Satu ni. Okay. Kalau kita tengok data yang kita dapat daripada statistik, lebih daripada 90% rakyat Malaysia ni, sama ada lelaki atau perempuan, dia ada motivasi untuk berkahwin. So masing-masing, maksud dia majoriti rakyat Malaysia ni kebanyakan memang jauh sudut hati dia ada rasa ingin memiliki dan dimiliki. Okay, umum lah. Kemudian kalau tengok macam mana kita boleh sama ada cinta pandang pertama ke ataupun buat komitmen dengan seseorang tu, kalau tengok love tu dia ada triangle, dia ada 3 pukul dia. Nombor 1 dia ada dikatakan sebagai intimation. Intimation ni maksud dia kita boleh ukur dengan jauh di mata, dekat di hati. Apatah lagi kalau dekat tu jadi macam dia punya rasa dari chemistry. Satu lagi dinamakan sebagai komitmen. Maksud dia jauh sudut hati kita rasa berbaloi untuk menghabiskan sebahagian daripada hidup kita ataupun balance daripada hidup kita dengan dia. Itu komitmen. Dan kita rasa memang berbaloi dengan komitmen yang kita ambil itu. Dan yang ketiga adalah sexual attraction. Maksud dia kita tengok kita punya pasangan tu kita rasa macam ini adalah taste kita. So gabung tiga-tiga tu, dia bukan soal berapa lama kita kenal ataupun berapa kerap kita jumpa. Sama juga ada orang mengatakan kita kena ada banyak sebab untuk berkahwin. Tapi sebenarnya dalam perkahwinan ni dia agak misteri sikit. Jodoh terutamanya. Kadang-kadang kita punya 1001 sebab untuk menolak, tapi kita ada satu sebab untuk menerima. Tapi akhirnya kita menerima sebab untuk menerimanya. Dan itulah ajar jodoh. Sebab tu orang kata jodoh, ajal, pertemuan tu di tangan Tuhan. Dan akhirnya kita tahu itu jodoh kita bila kita sarung kunci dan akad nikah. Oh, itu rupanya jodoh kita. Yang dengan kaedah yang agak misteri atau macam ni lah. Secepat kilat
selama 3 hari macam Faiz ni dengan Suria ni. Mungkin dulu Cik Noh seminggu tu dah cepat lah Cik Noh, tapi rupanya ada lagi cepat 3 hari berbanding Cik Noh. Tergelak Cik Noh. Saya sebenarnya agak sedikit memahami Faiz lah dengan Suria tadi bila cakap kita tak fikir panjang. Sebenarnya dia bukan tak fikir panjang. Dia dah fikir benda yang sama cuma dengan calon lain ataupun dengan peristiwa lain dah lama dah. Panjang dah. So itu yang menyebabkan mereka macam penat dah fikir. Sebab yang diorang fikir lah tak jadi. Tapi akhirnya sekarang ni diorang bulatkan tekad sebab dua-duanya ada persamaan objektif. Motif dia sama. Dua-dua nak cari jodoh. Dan kalau tengok muka-muka dua tu memang dengan niat suci murni kan. InsyaAllah. Sebenarnya yang paling susah dan sukar dalam mencari pasangan ialah bila mana kita dapat bertemu dengan orang yang betul-betul ingin memiliki dan dimiliki oleh kita. Betul. Dan bila bertemu, jangan fikir panjang. Dengan syarat kita betul-betul kenal orang tu melalui macam-macam medium lah sekarang. Sebab bahaya kalau fast track sangat kita tak buat perkenalan kan. Betul tu Cik Noh. Kadang-kadang ada orang bercinta sampai 12 tahun, 10 tahun, 5 tahun. Akhirnya berpisah dan berkahwin, mendirikan rumah tangga dengan orang lain. Ada orang berkasih-kasihan dengan orang lain tetapi mendirikan rumah tangga dengan rakan karib sendiri. Kat sebelah PM tepi tak nampak rupa-rupanya. Okey, itu Fatin akan kongsikan selepas ini. Tapi Cik Noh dan juga Faiz serta Suria dan juga penonton wanita hari ini, kami nak sama-sama bawa anda untuk sama-sama kita saksikan antara rangkuman VT TikTok ini yang ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini. Kita saksikan. Setiap kali kau pergi, separuhku mati. Namun sungguh cinta ini takkan pernah mati. Karena Tuhan saja tahu apa yang baik untuk kau dan aku. 'Cause every time I say goodbye, you say hello. Oh yeah. Kau saja yang selalu aku nantikan, ku doakan. Kau yang selalu aku ceritakan pada Tuhan. Tuhanku, saat ini aku sudah menjadi isteri. Jadikanlah aku isteri yang solehah, yang taat pada si dia, yang sentiasa bersamanya di kala suka dan duka. Utuhkanlah rasa cinta ini, semaikanlah dengan kasih hingga akhir nafas. Tunjukkan arah mana syurga, aku dan dia yang bergelar suami. Aku merasa bersyukur hidup dengan dirimu. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Menyayangimu adalah hal terindah untukku. Juga di Wanita Hari ini mendoakan bagi anda yang baru saja mendirikan rumah tangga, baru sahaja menjalani kehidupan ijab dan kabul itu, semoga rasa kasih, sayang, cinta, rindu yang ada pada hari ini akan terus kekal hingga ke akhir hayat nanti. Cik Noh, kita nak kembali kepada Cik Noh. Kalau kita lihat dalam tempoh pandemik ini, dalam situasi terkini, kita lihat ramai antara pasangan-pasangan muda ataupun pasangan-pasangan yang bercinta ini mengambil keputusan untuk terus menamatkan zaman bujang mereka. Mungkin kadang-kadang perancangan mereka sebenarnya nak buat majlis perkahwinan besar-besaran, nak jemput ramai orang, tempoh perkahwinan tu lambat lagi, setahun ataupun 2 tahun lagi, tapi ramai juga yang ambil titik tengah untuk mempercepatkan perkahwinan mereka. Jodoh ekspres dah orang kata, sebab mungkin juga satu nak jimatkan kos, dua lebih mudah untuk kita bernikah dalam tempoh pandemik ini kerana kita tak perlu pun nak mengeluarkan kos yang banyak dan sebagainya. Ini mungkin berlaku dalam kalangan penonton-penonton kita ini. Bagaimana ini dilihat sebagai satu perkara yang positif juga sebenarnya? Okey, saya begitu dekat dengan kenyataan daripada kita punya Ain tadi. Sebab besok pun saya punya adik ipar yang duduk satu rumah dengan saya, dia nak menikah besok. Bertepatan dengan cerita tadi itu. Sebab dia kata inilah waktu yang paling tepat untuk menjimatkan kos. Sebab dia kata yang penting kahwin. Yalah, betul lah tu.
Cuma kita tengok di sini dia ada pro and kontra sebab dalam sisi ni cuma kita nak tengok macam mana. Saya tengok sebab kalau kita benda yang baik ni kita tak boleh tangguh lama-lama. Cuma walau bagaimanapun itu bukan alasan untuk kita tak buat persediaan. Macam mana pun perkahwinan ni dia kena ada buat persediaan sebab persediaan sebelum dan selepas. Dia sebenarnya nak kahwin tu senang, nak ijab kabul pun senang. Yang mencabar adalah nak maintain selepas berkahwin tu. Jadi macam mana pun satu, orang tua tu ada cakap, dia kata macam mana pun kita nak buat keputusan jangan dalam keadaan kita terburu-buru. Kita kena bertenang, kita kena tanya, kita kena betul-betul kenal. Benda ni very subjektif, sama ada sebelum berkahwin kita boleh berkenalan, selepas berkahwin pun kita boleh berkenalan. Cik Noh, Cik Noh, maafkan saya mencelah. Kadang-kadang faktor jodoh ini juga, dia ada juga faktor-faktor orang sekeliling. Ada juga dalam kalangan individu-individu yang rasa tertekan bila kawan-kawan karib semua dah mendirikan rumah tangga, dah ada anak dah pergi sekolah, dah ada perancangan-perancangan tertentu. Jadi kadang-kadang disebabkan oleh faktor-faktor desakan di sekeliling ini. Kalau dulu kan sewaktu sebelum tempoh PKP hari raya, kalau berhari raya saudara akan tanya, bila nak kahwin? Lambat lagi ke nak tamatkan zaman bujang dan sebagainya? Tak ada calon ke? Jadi faktor-faktor tekanan ini juga yang ada kala menyebabkan individu-individu ini tidak berfikir panjang dan hanya menerima apa saja ataupun terus ingin cepat menamatkan zaman bujang mereka disebabkan oleh faktor desakan, tekanan orang di sekeliling ini, Cik Noh. Betul. Itu peer pressure ataupun significant others peer pressure tu memang sangat memberi kesan sebab saya pun ada kes sesi kaunseling saya. Orang tu merajuk langsung tak pergi rumah saudara mara dia waktu raya sebab takutkan soalan cukup cemas tadi tu. Dia nak kahwin. Dia memang makan dalam soalan tu. Memang soalan tu makan dalam. Jadi saya nasihatkan kepada mereka masyarakat penyayang di luar sana, tolong ubah sikit soalan tu lah. Makan dalam soalan tu. Okey. Sebab bila kawan-kawan bila saya pernah juga ada satu skenario, kita sama-sama minum satu meja, tiba-tiba bila seorang tu belum kahwin, dan bila kelainan cerita pasal kebahagiaan rumah tangga, dia bangun, dia pergi kat kereta dia. Saya kata, mana dia pergi? Sekali bila kita tengok dalam kereta dia tengah menangis. Sangat pressure tu sangat. Sebab tu dia makan dalam. Dan satu lagi, itu orang menangis yang keluar air mata dia, tuan-tuan perempuan. Tapi kita takut nanti yang menangis dalam hati. Dia punya sakit tu lagi. Terutama sebab lelaki ni. Kadang-kadang kalau dia boleh menangis kat luar tu, insya-Allah dia boleh express dia punya feeling. Tapi kalau dia menangis dalam hati, tak ada siapa tahu. Itu yang kadang-kadang membawa diri entah ke mana kan. Kena left group macam tu. Betul. Betul. So kat situ, walaupun tuan-tuan perempuan kita ada pressure daripada kawan-kawan, terutama peer ataupun rakan-rakan sebaya, rakan-rakan sekerja dan juga sanak saudara bila hari raya kan. Jadi tetapi kita kena buat keputusan berdasarkan kepada kita punya keinginan, bukan pasal orang. Jangan sesekali kita buat keputusan sebab orang. Betul, orang boleh push kita, pressure kita, tetapi perkahwinan ni dia adalah bersifat peribadi. Perhubungan antara kita suami dan isteri kita, wanita sebagai isteri. Jadi dia bukan berkaitan dengan orang lain. Orang lain boleh cakap je. Akhirnya yang menempuh rumah tangga tu adalah kita. Dan sebab itulah baik buruk, susah senang kita kena tanggung sebab perkahwin tu. Jadi keputusan tu perlulah kita buat dengan berdasarkan kita punya analisa dan juga beberapa risiko-risiko yang telah kita kenali. Sebab kena ingat tuan-tuan, bila jadi apa-apa kita boleh minta tolong orang je. Tetapi orang ada pilihan nak tolong tak tolong. Tetapi tanggungjawab itu adalah tanggungjawab suami atau isteri untuk melayari kebahagiaan rumah tangga. Okey. Dan saya nak tanya juga kepada Faiz dan juga Suria kan, orang kata lepas berkahwin ataupun bercinta selepas kahwin ini lagi manis sebenarnya daripada kita mengenali orang 7-8 tahun tapi sebenarnya tak ada pengakhiran. Tapi untuk Faiz dan juga Suria sendiri kan, mengambil keputusan untuk percaya akan jodoh itu, bagaimana sebenarnya boleh menerima mungkin ada risiko baik buruk selepas ini, Faiz dan juga Suria? Apa cerita tu kena Allah lah, tak ada kalau kami dijodohkan panjang, alhamdulillah. Sebab kami bercinta selepas kahwin lah, sebab kami kenal pun tak lama, dalam 9 bulan baru kenal. Kami tak pernah jumpa pun sebelum ni. Kami bertunang pun sebelum ni family yang urutkan. Masa nak kahwin tu baru kami berjumpa. First time kami berjumpa. First time kami berjumpa berdua. Kira nak dekat kahwin tu baru kami berjumpa. Masa kahwin tu. Yang siapa wedding tu kali pertama saya berjumpa dengan dia. Baru macam nak kata bercinta selepas kahwin lah, baru nak kenal dia lebih mendalam lagi.
daripada jumpa dekat TikTok tu 3 hari dah masuk merisik kan. Daripada tempoh jumpa kat TikTok sampailah ke kahwin tu berapa lama sebenarnya tempoh tu? Tunang bulan 2 tunang. Tunang boleh. Nikahnya? Nikah 24 bulan 9 tak? First time jumpa kahwin tu kan. Yang tu paling masuk jumpa tu apa ni? Nak cakap rasa apa? Berdebar lah. Ya ke? Okey. Sebab Tak pernah tengok. tak pernah jumpa depan-depan. Semua family jauh bukan. Cuk. Berapa Angkat tangan. family semua. Pak Faiz, Surya nak tanya, dah gaduh belum? Apa? Dah gaduh belum? Gaduh-gaduh manja. Cakap pasal gaduh ni banyaklah juga ibarat tu dugaan bagi kami lah. Duduk jauh Masa duduk jauh memang kami selalu bertekar gaduh tapi kami fikir satu je. Walaupun mana kami nak teruskan je. Kami fikir family kami sebab dah sama-sama kenal satu sama lain. Family dia pun ingat family saya. Sama-sama. Surya, saya pasti Surya takkan menyesal sebab sebenarnya Faiz dia pandai masak kan? Pandai masak. Alhamdulillah. Okey, Surya dan juga Faiz, kita nak tanya banyak lagi soalan kepada Surya dan juga Faiz, tapi sebelum tu, apa kata kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Ada yang setuju, ada juga yang tak bersetuju. Kita dengarkan. Pada pandangan saya, jodoh ekspres itu terpulang kepada hak individu masing-masing. Untuk saya memilih untuk mengenali calon pasangan saya secara lebih lama sebelum kami ke arah yang lebih serius. Dan pendapat saya, tiada yang salah tentang pencarian jodoh secara online kerana ia memudahkan lagi titik permulaan perkenalan antara seseorang dengan seseorang. Segalanya terpulang kepada hati dan perasaan. Jika diberi pilihan, saya lebih memilih untuk bercinta selepas kahwin. Tapi bagi saya secara peribadinya, sebuah hubungan itu bukan hanya bergantung kepada cinta semata-mata, tapi juga perlu komitmen yang seiring bagi menentukan sebuah hubungan itu mampu bertahan ataupun tidak. Saya dan suami sendiri pun memutuskan untuk bercinta selepas kahwin setelah masing-masing pernah gagal dalam satu tempoh hubungan yang lama. Jadi bagi kami yang bila masing-masing dah ready untuk bagi komitmen dan bersedia untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang isteri, sebagai seorang suami, rasanya dah tak perlu kot untuk kita buang masa kan. Pada pendapat saya, topik jodoh ekspres ini sangat menarik untuk dibincangkan. Memandangkan zaman sekarang ini semuanya ekspres. Walau bagaimanapun, saya lebih memilih untuk mengenali pasangan saya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berkahwin. Berkenaan mencari jodoh menggunakan laman web ataupun media sosial, tidak salah, tapi perlu berhati-hati. Dia terlalu subjektif, ya, tak salah. Ada kata tak salah, perlu berhati-hati. Ada yang kata nak berkenalan dulu. Kami nak bacakan satu komen di Facebook Wanita Hari Ini daripada Nur Syarafina Muhammad. Katanya, saya jumpa jodoh tepi jalan. Masa tu kereta rosak. Si dia yang tolong. Tut-tut, si dia merisik. Tunang, nikah. Rupa-rupanya selama ni kami dekat je, kampung sebelah-sebelah, sekolah sama, tapi tak pernah kenal pun. Memang jodoh yang tak disangka. Saya kira setiap orang mungkin ada cerita-cerita mereka yang tersendiri. Ada orang yang berkenalan di TikTok seperti Faiz dan juga Surya. Ada orang yang berkenalan kalau zaman dulu-dulu dari surat khabar, sahabat pena dan sebagainya kan. Ada orang yang berkenalan di college, ada orang yang kembali bertaut cinta lama dari sekolah dan sebagainya. Sama juga macam Fatin yang kalau nak kongsikan, Fatin sendiri mendirikan rumah tangga bersama dengan rakan karib. Betul Fatin? Saya seperti apa yang dikongsikan Cik Noh sebenarnya. Saya percaya kepada hubungan yang lama tapi hubungan itu tidak berakhir. Jadi orang kata perkahwinan dia satu perjudian. Saya cuba untuk ambil keputusan untuk bercinta selepas kahwin. Dan ada sebenarnya kata-kata dari sahabat saya, kalau Cik Noh boleh betulkan, beliau menyatakan sebenarnya cinta itu dia akan datang selepas itu. Tapi tanggungjawab itu sebenarnya yang paling utama bila kita berkahwin dan kita mengambil keputusan untuk bercinta selepas kahwin. Mungkin Cik Nur boleh kongsikan. Okey. Dia ada orang kata adakah bercinta kena berkahwin kena cinta, adakah cinta tu syarat untuk berkahwin. Dia jadi macam telur dengan ayam lah, siapa jadi dulu. Susah kita nak identify. Jadi berdebat panjang lebar. Cuma isu dia macam ni lah.
cinta tu dia agak ajaib. Dia boleh datang tanpa diundang dan boleh pergi tanpa diusir. Dan satu lagi pun, kita yang jadi surprise hidup ni ialah kita tak tahu dengan siapa yang kita boleh tiba-tiba jatuh cinta. Sebab cinta ni bukan kadang-kadang kita cuba cinta kat dia, cuba tak boleh. Cinta tu tak hadir. Tapi kalau kita cuba, aku tak nak dia, tapi cinta tu datang. Sebab kadang-kadang boleh dikatakan cinta tu macam kita tak boleh kontrol. Bila datangnya, tapi kita boleh urus. Macam tadi itulah. Orang ambil keputusan kadang-kadang sebab cinta berkahwin. Tapi macam mana pula kalau walaupun dia menyintai tetapi dia milik orang. So cinta tu tak boleh jadi syarat untuk kahwin sebab dia dah milik orang walaupun kita menyintainya. Okey, satu. Ada juga orang berpendapat bahawa aku tak boleh kahwin dengan dia lah sebab tak ada rasa cinta tu. Soalan saya ialah cinta tu boleh datang macam saya sebut tadi. Sebab kadang-kadang kita tengok orang tu tak ada apa-apa tapi sebab tu bila kita kenal dia, sebab tak kenal maka tak cinta. So bila kita kenal, tiba-tiba cinta tu datang kan. Dan yang pelik juga kadang-kadang cinta ni dia datang dulu. Ada yang dia datang kemudian. Soalnya ialah macam saya cakap tadi tu, kadang-kadang kita susah nak kontrol cinta tu tapi kita kena urus cinta tu. Maksud dia, kalau cinta tu hamba, cinta tu terus kurang, kita kena buat sesuatu untuk memugarkan rasa cinta tu. Sebab itu hati kita. Sebab itu saya cakap tadi, kita tak boleh kontrol hati orang. Tapi kita adalah raja kepada hati kita. Dan cinta daripada hati. Sebab tu tadi kan, macam mana pun tuan-tuan dan puan, kita kena kontrol diri kita sendiri, termasuk kita kena urus cinta tu. Dan berbalik pada soalan tadi, sama ada kita kena kahwin dengan cinta ke ataupun kita tak boleh kahwin atas nama cinta, bagi saya cinta tak pernah berdusta. Tapi cinta tidak menghentikan apa-apa. Kerana cinta adalah kita pemilik cinta tu yang akan memandu cinta tu ke mana. Okey. Dan saya percaya juga bahawa rasa cinta, kasih sayang itu boleh dipupuk. Dan dari hari ke hari kita dapat boleh memupuk rasa kasih dan sayang serta cinta itu. Dan saya kira itu jugalah yang dilakukan oleh Faiz dan juga Suria. Dari hari ke hari terus memupuk rasa kasih, rasa cinta, kepercayaan dan juga kesetiaan. Dan di penghujung perbincangan kita ini, Faiz dan juga Suria, kalau ada sesuatu yang nak dikongsikan kepada penonton kita yang mungkin takut-takut nak memulakan perhubungan di media sosial, atau apa tips sebenarnya untuk kita boleh nak mempercayai, sebab ada juga dalam kes-kes tertentu yang mana mereka ni percaya pada individu yang mereka kenal di media sosial tapi akhirnya dikecewakan juga. Tapi kalau Faiz dengan Suria boleh bagi sedikit tips lah bagaimana untuk kita percaya bahawa jodoh ini merupakan rahsia dan ia merupakan sesuatu perkara yang tidak dijangka-jangka. Macam Pak Ai time tu contohlah, time tu nak masuk azam baru lah, nak masuk ke tahun baru time tu. Azam Pak Ai hanya satu je, sebab nak kahwin. Tak kira dia ada siapa yang akan lepas ni, Pak Ai akan terima dia siapa-siapa. Sampailah satu masa ni tergerak hati dia, ada komen dekat TikTok Pak Ai kata sahabat ni mungkin ada tempat. Lah Pak Ai cek kat dia ni, cek kat dia hai apa, dia pun balas hai. Lepas tu Pak Ai balas, apalah Pak Ai kenal lebih mendalam dia. Sebab niat Pak Ai satu azam, nanti azam baru. Pak Ai nak kahwin tahu. Niat Pak Ai memang ikhlas. Tak kira dia siapa pun Pak Ai terima semua. Tak kira daripada family ke, daripada Pak Ai sendiri je. Tak apalah Pak Ai jumpa Su ni dekat TikTok. Tiba-tiba Pak Ai cakap pasal dia cabar Pak Ai, kalau betul awak nak kenal saya, awak kau ayah dia, family dia. Dia cabar Pak Ai time tu. Pak Ai terus Pak Ai pun okey. Pak Ai cakap okey, main nunggu ayah awak. Daripada malam tu juga Pak Ai call saya kira keyakinan itu penting Faiz ya. Dekat abah, dekat ayah Pak Ai. Dia call. Siapalah dia cabar Pak Ai pergi merisik. Merisik dulu. Okey. Dia cabar gitu. Faiz dan Suria, kiranya kepercayaan itu penting. Kita yakin dengan apa yang ingin kita lakukan, yakin bahawa itulah orangnya, bermakna kita yakin juga untuk membuat keputusan. Betul ke? Ya. Okey. Pak Ai yakin sangat time tu. Pak Ai rasa apa, dia pun macam apa ni, Pak Ai yakin sebab dia betul-betul Suria lah jodoh Faiz. Betul-betul jodoh Pak Ai. Dia cakap macam dia tak main-main. Dia ingatkan Pak Ai pun main-main. Dia ingatkan Pak Ai main-main. Dia cabar Pak Ai, Pak Ai buat. Okey, alhamdulillah, dan hari ini dah pun mendirikan rumah tangga. Dekat TikTok. Nak cerita. Jangan kenal dekat TikTok.
Ya, dan kami doakan semoga Faiz dan Suria akan terus melayari bahtera rumah tangga dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh rasa cinta, dengan penuh dibaja dengan cinta-cinta, kasih sayang, dipupuk dengan kesetiaan. Okey, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Faiz, Suria dan juga Encik Noh di atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih temuannya. Baiklah, kami harapkan juga daripada apa perkongsian yang kami bawakan pada hari ini tentang jodoh tak dijangka ini sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi, membuka mata dan juga minda bahawa setiap daripada kita ni sememangnya ada jodohnya, sama ada cepat atau lambat, dan kadang-kala kita juga perlu berusaha untuk mencari jodoh kita. Betul tak Fatin? Betul, banyak lagi sebenarnya nak kami kongsikan dengan anda. Jangan ke mana-mana, kita nak berhenti berehat seketika. Wanita hari ini